Assalamualaikum untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tapi hari ni saya akan fokuskan pada tingkatan 2 lah. Okey, sebelum ni kita dah masuk tajuk istinja. Kan? Istinja. Okey, cikgu akan imbas balik lah tajuk yang cikgu pernah ajar kamu ni. Istinja ialah menyucikan, perbuatan membersihkan najis yang keluar pada kubur dan dubur dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Jadi istinja ni maksudnya membersihkan kubur dan dubur lah. Itu bahagian kemaluan kita daripada sebarang najis. Jadi kamu telah belajar kan ada benda-benda alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja. Okey. Tapi hari ni cikgu nak masuk tajuk baru, iaitu berkaitan dengan unit 10 tayamum, muka surat 53, teks muka surat 53 tayamum. Okey, apa yang kamu faham pasal tayamum ni? Tayamum ni kalau kata kita selalu kalau kita nak ambil, kita nak sembahyang, kita kena ambil wuduk, betul tak? Tapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu yang boleh menyebabkan kita tak boleh ambil wuduk secara biasa. Kita kena bertayamum lah. Ada sebab lah kenapa kena bertayamum ni. Okay, pertama sekali kamu tengok dulu yang muka surat yang 53 tu. Kamu cuba tengok. Okey. Tengok yang Faris tu kan, yang pelajar yang berada di depan tu, nama dia Faris. Okey, tengok dia sedang pakai, tangan dia tu kena pakai kain anduh. Mungkin sebab dia terjatuh ke atau terluka dan sebagainya, maka dia kena pakai kain anduh. Okey. Lepas tu ada kawan dia tanya, bagaimana Faris hendak berwuduk ustazah? Sebab sembahyang kan wajib. Bila kita nak sembahyang, kita kena ambil air sembahyang, ambil wuduk. Tapi kalau kata dah tangan dalam keadaan luka dan sebagainya, macam mana kita nak wuduk? Ada cara dia. Bukan bermaksud bila kata kita terluka ke ataupun kita tak boleh kena air dan sebagainya, kita terus tak sembahyang. Tak. Tapi ada cara bagaimana kita nak berwuduk dengan bertayamum. Okey. Okay, cuba baca dan fahami muka surat seterusnya 54. Tinggal kata sini, tayamum diharuskan atas sebab yang tertentu yang untuk membolehkan seorang melaksanakan ibadah yang memerlukan taharah. Tayamum difardukan sebagai ganti wuduk atau mandi wajib. Maksud sini, tayamum ni digunakan untuk menggantikan wuduk atau mandi wajib. Bila mana kita tak boleh mungkin tak ada air ke, ataupun mungkin kita tak boleh kena air dan sebagainya. Jadi kita guna tayamum untuk kita laksanakan ibadah lah. Sebabnya wuduk dengan mandi wajib ni adalah benda yang wajib. Macam mandi wajib. Kalau katalah anda kata waktu kita nak dah habis hadas, ada besar dan sebagainya, tapi tak ada air, kan, jadi kita kena bertayamum lah. Kita kena tayamum sebab mandi wajib ni adalah benda yang wajib. Dia harus dipercepatkan, tak boleh dilambat-lambatkan. Kemudian wuduk pun sama juga. Bila kita nak sembahyang, tiba-tiba air tak ada, ataupun kita dalam keadaan kita tidak boleh terkena air dan sebagainya, ataupun air tu sangat terhad sangat, jadi kita boleh bertayamum. Okay, cuba tengok cikgu ni kata apa dalam gambar ni. Tayamum ialah perbuatan menyapu muka dan kedua-dua belah tangan hingga siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Tayamum ini ialah perbuatan menyapukan muka dan kedua-dua belah tangan hingga siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Beza dengan wuduk kita menggunakan air yang bersih, air mutlak. Tapi tayamum kita guna debu yang bersih. Ingat debu yang bersih. Bukannya sebarang debu, tapi debu yang bersih. Okey, debu ni dia ada mana-mana pun ada debu. Atas meja pun ada debu. Di gini pun boleh. Atas tanah, pasir dan sebagainya pun boleh dikira sebagai debu. Tapi nak tahu bersih tak bersih, itulah yang bezanya lah. Kalau kata kita ambil kat pasir atau tanah kat atas rumah kan, pastikan tanah atau pasir tersebut bebas pada najis, tidak terkena najis binatang lain dan sebagainya lah. Begitu juga dengan debu di rumah. Contohnya kalau kat dinding ke sebagainya, ataupun permukaan meja dan sebagainya, pastikan debu tersebut adalah bersih, bukannya debu yang kotor.
Okey, tengok sini kata info ni. Tayamum diharuskan kerana pertama ketiadaan air, air tidak cukup, cuaca terlalu sejuk, keuzuran atau sakit terhalang kerana bahaya, dan last sekali air mencukupi untuk minum sahaja. Ini adalah keadaan-keadaan yang membolehkan kita bertayamum. Maksudnya kita menggantikan air wuduk tu dengan bertayamum. Okey. Terusnya tengok muka surat 55 kat sini. Tayamum disyariatkan untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib bagi membolehkan seseorang melakukan ibadat seperti solat, tawaf, iktikaf dan beriktikaf di masjid. Yang ni yang dimaksudkan dengan taharah tadi ni. Yang memerlukan taharah maksudnya yang memerlukan seorang itu bersuci, dalam keadaan suci. Okey. Okey, ini adalah rukun tayamum. Pertama sekali, menyapukan debu tanah ke muka beserta dengan niat. Sama juga macam kita berwuduk kan. Semasa kita nak sapukan air ke muka, kita kena niat. Okey, tapi bezanya niat wuduk dengan tayamum ni, dalam niat tayamum mesti kita berniat tayamum lah. Nawaitu tayamuma istibahati salati lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Bila mana kita tekuk bila mana kita nak sapukan debu tersebut di muka, sambil kita nak sapukan, kita niat nawaitu tayamuma listibahati salati lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kemudian nyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan sehingga siku. Dan yang ketiga adalah tertib. Okay. Beza tayamum dengan wuduk. Kalau wuduk, kita disunatkan untuk mengambil 3 kali. Betul tak? Satu anggota badan tu 3 kali kita akan sapu. Tapi tayamum ni cukup sekali sahaja. Maksudnya bila kali pertama kita tekuk dulu tangan atas debu. Kemudian kita ketuk sekali. Kemudian kita sapu muka dan sambil kita niat. Lepas tu sekali. Lepas tu kita tekuk kali kedua. Kita ketuk dulu, buang debu sikit. Lepas tu kita sapu debu sampai sapu debu pada tangan sampai ke siku. Dia hanya sekali saja. Dia tak macam wuduk. Kalau wuduk kita ambil 3 kali. Tapi tayamum kita ambil sekali saja. Tak perlu ulang sampai 3 kali. Okey. Info sini kata syarat tayamum. Pertama sekali mestilah telah masuk waktu solat. Okey. Kita tak boleh sebelum masuk waktu kita tayamum dulu. Dah masuk waktu kita tayamum. Okey. Kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Maksudnya kat sini dah masuk waktu. Lepas tu baru kita tengah cari air air tu ada ke tidak kan. Kalau tak ada, baru kita bertayamum. Kalau tiba-tiba waktu kita dah masuk waktu tu ada air. Contohnya masuk maghrib lah kan. Maghrib masuk 7.30. Lepas tu 7.31 tu air dah ada. Jadi kita kena ambil wuduk. Kena berwuduk lah. Tak boleh bertayamum. Tapi kalau kata contoh maghrib 7.30. Kita dah ambil tayamum 7.31. Lepas tu kita semayang dan sebagainya. Tiba-tiba lepas semayang kata pukul 8 macam tu air ada balik kan. Jadi tak perlulah kita nak ambil semayang, nak ambil wuduk sekali lagi, nak semayang sekali lagi. Tak perlu sebabnya di awal tadi kita dah bertayamum, kita dah semayang dah. Kita dah semayang dah waktu awal masuk waktu tadi. Okey, yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, sebelum kita nak bertayamum, kita kena hilangkan najis, apa-apa najis yang ada pada badan kita dahululah. Macam sebelum ni kan cikgu dah ajar pasal istinja kan. Kalau kata tak ada air, kita boleh guna alat-alat yang ketat seperti batu, kertas dan sebagainya untuk kita hilangkan najis. Jadi
Sebelum kita nak bertayamum, pastikan kita beristinja dahulu. Hilangkan najis terlebih dahulu. Okey, yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Walaupun tepung tu adalah debu juga, tapi dia tak dikira sebagai debu yang bersih. Sebabnya tepung ni dia ada campuran macam-macam. Begitu juga dengan kapur. Okey, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Maksudnya bertayamum kena menghadap kiblat. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah cara-cara bertayamum. Okey, kita tengok sama-sama lah. Okey, cara-cara macam mana kita nak bertayamum. Okey, pertama sekali dia kata dimulakan dengan bacaan bismillah menghadap kiblat. Macam cikgu kata lah, macam kita ambil wuduk lah. Kan, kita ambil wuduk, kita kena baca bismillah dulu, betul tak? So, tapi bezanya wuduk kita boleh tak kisah menghadap ke mana, tapi lebih afdal kalau kita menghadap kiblat. Tapi bertayamum kita kena menghadap kiblat. Okey, kedua sekali dia kata menekapkan kedua-dua belah tangan pada debu tanah. Okey, bila kita tekapkan kedua-dua belah tangan, pastikan kena kedua-dua belah tangan ni kena rata. Kemudian menipiskan debu tanah pada kedua-dua belah tangan pada kedua-dua belah tapak tangan. Maksud kita ketukkan sikit. Ketuk sikit supaya debu tak terlampau banyak sangat lah. Okay, kemudian menyapu debu tanah sekali ke muka berserta dengan niat. Niat yang tadi ni lah. Saja aku bertayamum untuk memberikan solat kerana Allah Ta'ala. Okay. Kemudian tekak semula kedua belah tangan pada debu tanah tadi. Kali yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua belah tapak tangan. Kemudian sapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kita mulakan dengan tangan kanan dahulu. Tangan kanan kita mula pada hujung jari sampai ke siku. Lepas tu kita pusing dan patah balik hingga ke hujung jari. Kena tapak tangan sampai hujung jari lah. Sama juga tangan kiri pun sama. Ambil yang debu pada tangan kanan ni, okey, sapukan bermula pada jari, hujung jari. Okey, sampai ke siku. Kemudian pusing. Pusing atas. Kemudian turun ke bawah balik. Siku sampai ke tapak tangan, sampai ke hujung jari. Maka lengkaplah kamu punya tayamum. Okey. Okey, satu lagi peringatan, bila mana untuk kita sapukan debu pada tangan kita, jangan kita contoh cikgu bagi kan. Okey. Untuk kali kedua kan kita dah tekap debu, kemudian kita nipis kan. Okey, sekarang ni dua-dua tapak tangan kita ni ada debu kan. Jadi jangan kamu maksud cikgu kat sini kata hilangkan terus debu tersebut. Maksudnya pastikan tangan kanan ni terus buat sapu tangan kiri. Kemudian tangan kiri pun sapu tangan kanan. Debu tu dia tak hilang. Dia tak hilang kat tapak tangan tu. Okey. Okey. Tayamum hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja. Dan tak boleh macam kita kata sekarang ni waktu maghrib, kemudian waktu isyak nak guna untuk dua solat fardu, tak boleh. Dia hanya untuk satu solat fardu saja dan beberapa solat sunat saja. Okay, ada solat sunat yang boleh kita bertayamum dan ada solat yang tidak boleh kita bertayamum. Okey. Okey, takat ni penerangan untuk tayamum. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan. Okay, nanti cikgu akan kongsikan video tentang cara-cara untuk bertayamum. Okey. Untuk hari ini apa cikgu nak kamu buat adalah untuk kita salin nota dululah. Sebabnya kalau tak salin nota macam mana kamu nak buat latihan. Okey, jadi untuk nota kamu salin tajuk ni. Tengok muka surat 54. Okey, salin dia punya penerangan ni, tayamum diharuskan atas tempat yang tertentu dan sebagainya tanpa habis. Lepas tu kemudian ni masuk tayamum.
Yang apa dalam dialog ni kan, kotak dialog ni kamu salin. Lepas tu info ni kamu salin. Okay, kemudian muka surat 55, tayamum disyariatkan untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib ni salin. Rukun tayamum ni pun salin. Syarat bertayamum pun salin. Dan yang ke muka surat 56, yang ni cara-cara bertayamum. Dan ni pun kamu salin, tapi tak perlu lukis gambar. Cumanya sini kamu buat nombor 1, okay, dimulakan dengan bacaan bismillah menghadap kiblat. Nombor 2 apa dia, 3 apa dia, sampai nombor 7. Okey. Okey, takat tu saja nota yang perlu kamu salin. Okey, kalau kamu ada sebarang kemusykilan atau masalah boleh tanya. Ataupun mungkin kamu nak tahu lebih lanjut pasal tayamum ni pun boleh tanya cikgu. Okay, kalau tak ada apa, cikgu sudahi cikgu punya kelas kita hari ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.